Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi berada di pantai Senok, Bacok, Kelantan, iaitu beberapa kilometer saja sebenarnya dari Kota Baru. Dan saya banyak bercakap mengenai sastra era merdeka ini, era selepas kita merdeka. Jadi saya ingin memilih sebuah buku Sekepal Tanah karya Rahimudin Zahari yang telah memenangi hadiah Darul Iman Peraduan Menulis Sajak Sastra Islam. Antologi ini mendapat hadiah utama dengan harga RM15,000 Malaysia. Satu hadiah yang lumayan untuk sebuah buku puisi. Jadi kita ingin tahulah apakah ciri-ciri yang menyebabkan Rahimudin memenangi hadiah yang besar itu. Kita lihat sejarah kepenyairan Rahimudin ini begitu cepat meningkat. Beliau menulis agak dalam usia yang muda dan keterlibatan dia pun dalam usia 16-17 macam itu dalam persatuan-persatuan penulis pada masa itu, terutama PPK, Persatuan Penyair. Dan saya lihat Rahimudin ini sekarang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ihdinas siratal mustaqim. Saya lihat Rahimudin ini ketika usia muda, orang lain sibuk dengan kuliah untuk ke universiti melalui akademik, melalui STPM, tapi beliau menumpu kepada menghadiri bengkel-bengkel puisi dan sebagainya. Dan beliau berusaha bukan saja dari segi pengalaman, iaitu mencari guru-guru puisi, dan dia kata guru puisinya begitu ramai, tapi saya tahu dia sangat meminati Abdul Aziz HM. Beliau meminati Latif Mohidin. Beliau sangat rapat dengan tokoh-tokoh baik di dalam negeri Kelantan, Terengganu dan Malaysia secara amnya. Itulah yang menarik mengenai Rahimudin. Sehingga dia berjaya masuk ke penulisan kreatif USM dan mendapat BA Honours di USM. Kemudian terus bekerja dalam bidang kebudayaan di Jabatan Kebudayaan Negara. Jadi apa yang menarik mengenai Sekepal Tanah ini? Pertama dari segi susunan puisi beliau. Beliau menyusun puisi berdasarkan kronologi sejarah hidup dia, iaitu bermula zaman beliau puisi-puisi zaman kanak-kanak lagi, kemudian berkembang kepada puisi-puisi kemasyarakatan, iaitu bagaimana beliau berguru dalam bidang agama, bagaimana beliau merenung persekitaran beliau, negara, tanah air, tokoh-tokoh dan pengalaman dia sendiri, puisi-puisi beliau sendiri. Misalnya mengenai usia, mengenai perkahwinan beliau, mengenai kampung beliau, mengenai daun, padi, sawah, burung dan sebagainya. Jadi
dan akhirnya beliau tutup sajak beliau dengan puisi sekepal tanah, iaitu mengenai kematian. Jadi itulah dalam puisi ini kita lihat Rahimudin cuba menggambarkan satu riwayat hidup, satu pusingan riwayat hidup manusia dari kecil, besar, belajar, pengalaman, persekitaran dan akhirnya mati. Jadi ternyata buku ini mempunyai falsafah kehidupan seorang manusia yang digarapkan oleh Rahimudin. Maknanya sebuah buku ini semacam satu puisi. Kita lihat puisi beliau yang pertama, beliau menceritakan tentang kelahiran beliau, bagaimana beliau dapat pendidikan agama Islam itu sendiri. Tajuknya Kebun. Kembali ke kebun masa kecil, ingatkah kau rumah kampung almarhum nenek, tempat kau lahir dan dibesarkan di halamannya. Kembang mawar dan harum cempaka merpati putih berpasang-pasang di belakangnya, kunyit dan halia, lengkuas dan peria merimbung pagar. Bukankah di kebun itulah ayahmu menabur huruf, kemudian alif pun tertanam kejap dalam dirimu. Ini puisi pertama dalam antologi ini. Puisi pertama beliau menceritakan zaman kecil beliau, zaman beliau mula-mula mendapat hidayah Islam, iaitu yang diajari oleh ayahnya di kampung, di rumah almarhum nenek dia, dengan suasana kampung, taman-taman bunga, mawar, cempaka, merpati putih, semua itu. Kemudian beliau pergi ke arah perkembangan diri dia sebagai orang Islam. Kita lihat dalam sajak Sufi, sajak Sufi. Bagaimana dalam tubuhnya menghijau taman buah-buah ranum, anak sungai mengalir ke lembah-lembah, gunung batu gua, tempat dirinya bertapa. Dilihat delima melapis kulit, nampak ke dalam isi belum dirasakan merahnya, manis itu masuk sendiri ke kerongkong. Syairnya dianggap sumbu, nisbah terpasang. Menyuluh diri katanya, aku tidak ada, yang ada hanya ilahi. Demikian perkembangan Rahimudin Zahari. Sudah mula mempelajari amalan-amalan ibadat yang agak terperinci lah, di mana beliau menganggap di dalam perjalanan hidup kita ini, kita mesti berdepan dengan cabaran yang banyak, dan kita mesti fahami dalam kembaran hidup ini, kata Rahimudin, aku tidak ada, yang ada hanya ilahi. Itulah puisi Sufi beliau, iaitu mengenai perkembangan diri dia dalam soal hubungannya dengan Tuhan, ataupun manusia dengan agama. Okey. Baik, untuk puisi lain, dalam perkembangan Rahimudin ini, kita perhatikan sifat hamba dia, sifat rendah diri dia, dan beliau sangat menghargai perjuangan-perjuangan tanah air pada masa lalu lah.
Ini saja dalam sajak mengenai Pak Sako, salah satu contoh dia. Ini menunjukkan bahawa Rahimudin bukan seorang penyair yang terlalu mengutamakan diri agama, tapi juga terhadap sejarah tanah air. Kemerdekaan, episod Lilin dan Mutiara, Al-Fatihah buat Pak Sako. Kemerdekaan adalah bunga berkembang dari titisan darah ia membiak pada keluk rajah berjantung pisan peta geografi yang cukup cantik. Di depanmu lilin yang mencair, petanda usia akan berakhir. Pada klip api di sumbu yang terpadam, yang tinggal kata berkias dan teluk ingatan yang panjang. Sejak semula, kau tidak memilih kemewahan dan kuasa. Kau penentan yang merintis jalan masa depan. Kalaupun anugerah tidak memilihmu, zaman selamanya tetap mengenang. Mutiara tetap mutiara, meski terpendam di perut tiram, jauh pada dasar lautan. Itulah antara kelebihan antologi ini, buku puisi ini. Kenapa Rahimudin memenangi hadiah yang begitu besar pada era 90 dulu. Sehingga ramai juga berfikir, bertanya-tanya apa kelebihan dia. Dan akhirnya puisi ini ditutup dengan kematian. Itulah yang saya kata, puisi ini ada menggambarkan falsafah riwayat hidup seorang manusia dari kecil hingga mati. Jadi sajak terakhir dia dalam buku ini Sekepal Tanah, sajak mengenai kematian. Ku genggam sekepal tanah yang bakal bersatu dengan diriku. Nenda Ismail, benar seperti kata akhirmu, kita sentiasa dekat, cuma terpisah oleh ruang yang lain. Burung terbang pulang ke sarang, nafas kembara pulang ke rongga. Kau pergi menuju abadi. Aku di sisimu menggenggam sekepal tanah yang bakal bersatu dengan diriku. Yang akhirnya manusia akan mati. Jadi itulah yang menarik mengenai puisi ini. Selain daripada ia menggambarkan falsafah manusia Islam semenjak kecil hingga mati, tanpa kata penilai puisi peraduan ini. Rahimudin berjaya mengangkat bahasa biasa di dalam metafora dan bahasa-bahasa kiasan yang cukup estetik, sehingga buku ini diangkat memenangi hadiah RM15,000 Malaysia. Dan kepada sesiapa yang ingin memasuki peraduan seperti ini, eloklah membaca puisi ini. Di samping melihat continuity-nya sebagaimana terdapat dalam puisi-puisi Merdeka Numera. Dalam antologi ini kita akan lihat bagaimana negara kita dalam dekad 20 dan 21. Bagaimana negara kita melalui era kemerdekaan. Buku ini adalah juga karya selenggaraan Ahmad Kamal Abdullah yang terakhir. Jadi sampai ini dalam video seterusnya saya akan bercakap mengenai buku ini. Sekian, terima kasih. Akhirnya